Didik TV KPM. Kembali kita di slot menengah atas di Didik TV KPM. Hari ini kita belajar mata pelajaran sains dalam bab 10 perubatan dan bersama dengan Mira, Cikgu Siti Zulika atau lebih mesra disapa dengan panggilan Cikgu Ika. Baiklah Cikgu, di segmen ini apa pula perkongsian daripada Cikgu Ika? Okey, sebelum Cikgu nak berkongsi, Cikgu nak tanya Mira satu soalan dulu. Boleh Cikgu? Okey, kalau Mira sakit, Mira jumpa doktor, betul? Selalunya bila jumpa doktor, apa yang doktor akan berikan pada Mira? Doktor akan berikan Mira ubat Cikgu. Betul. Dan Mira tahu tak apakah definisi ubat? Apa Cikgu definisi ubat? Jom kita lihat. Okey, ubat ialah dadah atau bahan yang diambil untuk mengawal kesihatan, merawat dan mencegah penyakit. Dia ada 3 poin dekat sini. Ia adalah dadah atau bahan yang diambil untuk mengawal kesihatan yang pertama, merawat atau mencegah penyakit. Jadi ubat bukan sahaja ambil untuk nak rawat penyakit, tapi ia juga boleh untuk mencegah dan mengawal kesihatan kita. Jadi mari kita lihat ubat tradisional dahulu. Ubat tradisional diperolehi daripada sumber semula jadi seperti tumbuhan dan haiwan tanpa diproses secara kimia. Macam atas meja tu ada madu, betul? Betul. Madu daripada haiwan. Kemudian ada halia daripada tumbuhan. Jadi mari kita lihat contoh-contoh ubatan tradisional. Yang pertama adalah aloe vera atau lidah buaya. Yang cikgu bawa dekat depan tu, ada aloe vera kan? Apakah kegunaannya? Lendiran daripada daunnya disapu pada kulit untuk mengurangkan kesakitan kulit akibat selaran matahari, sunburn ataupun terkena benda panas. Katalah tengah masak dekat rumah kan? Tengah masak kat rumah tiba-tiba terpercik minyak panas. Kalau ada aloe vera dekat rumah, cepat-cepat pergi ambil, boleh letak lendiran dia supaya dapat melegakan kesakitan tu. Baik. Yang kedua, contohnya adalah ginseng. Semestinya ginseng ini terkenal di dalam kaum Cina kerana ia merupakan herba yang sangat popular yang digunakan dalam perubatan tradisional kaum Cina untuk memelihara kesihatan badan. Yang ketiga, kita ada ubatan tradisional, halia. Kenal tak halia? Kenal Cikgu. Kalau masakan tambah halia semestinya lagi sedap kan? Okey. Tapi bukan sahaja sedap, halia juga boleh melegakan bengkak dan sengal-sengal pada badan serta menghilangkan angin dalam badan. Kalau angin banyak dalam badan tu, boleh kita guna halia. Nanti cikgu ajar macam mana nak guna halia dalam kesihatan. Okey, mari kita lihat seterusnya ubatan tradisional. Pokok bunga raya, pokok kebangsaan kita. Ada juga benefit dia, kebaikan dia. Iaitu daunnya kita boleh melegakan sakit kepala dan merawat masalah keguguran rambut. Jadi senang aja. Kalau tiba-tiba sakit kepala kan tak ada ubat, ada pula pokok bunga raya dekat rumah, ambil daun dia, kita masukkan dalam air, kita ramas-ramas sampai keluar lendiran, kita ambil dan kita letakkan dekat kepala. Biarlah selama beberapa minit, ia akan menyejukkan dan melegakan sakit kepala. Betul Cikgu. Sebab Mira pernah buat cara ni Cikgu. Ya ke? Ya. Wah, dekat rumah ada pokok bunga raya? Ada Cikgu. Wah, bagus. Okey, yang seterusnya adalah quinina. Quinina adalah berasal daripada kulit pokok Cinchona. Cinchona spesies digunakan untuk membuat ubat penyakit malaria. Malaria ni dijangkiti melalui apa? Malaria. Daripada nyamuk. Nyamuk apabila dia gigit kita, ia boleh menyebabkan kita mendapat penyakit malaria. Jadi, boleh menggunakan kulit pokok Cinchona ni ataupun quinina. Okey, mari kita lihat seterusnya. Pembelajaran berasaskan projek, cikgu nak ajar Mira dan murid-murid di rumah untuk buat air halia madu. Yang bagus untuk melegakan sakit-sakit badan dan juga membuang angin dalam badan. Okey. Mira dah ready? Siap Cikgu. Okey, depan Mira itu ada halia, irisan halia, ada air dan juga ada madu. Yang pertama, Mira ambil halia, masukkan ke dalam gelas. Inilah. Yang pertama ialah halia. Mira akan masukkan halia ke dalam gelas. Berapa banyak halia yang diperlukan Cikgu? Masukkan 2 hirisan. Kalau Mira nak rasa halia itu lebih kuat, boleh masukkan lebih. Baiklah. Kita akan masukkan 2 hirisan. Halia ni dia ada bagi kesan rasa macam pedas-pedas juga kan Cikgu? Betul-betul. Setengah orang suka pedas-pedas kan? Boleh masuk lebih juga. Kemudian Cikgu dah masukkan masukkan irisan halia. Air. Masukkan air setengah gelas. Setengah gelas air. Kita akan masukkan. Setengah gelas air. Baik. Sikit lagi sikit. Okey Cikgu.
Okey, kemudian Mira boleh masukkan madu. Wah, ini yang best ni. Kick dia tu. Ya. Yang akan memberi rasa kick tu adalah daripada madu. Baiklah. Madu berapa sudu, cikgu? Kalau Mira suka manis, masuk banyak. Kalau tak suka manis, boleh masuk kurang. Baiklah. Jadi ikut suka Mira. Kemudian kita kacau dia. Dan macam kita tahu, madu pun ada banyak sangat manfaatnya kan, cikgu? Betul. Madu ada banyak manfaatnya. Antaranya adalah antibakteria. Okey, boleh mengurangkan bengkak dan juga dapat meningkatkan imunisasi badan. Nampak tu, air halia madu. Mira boleh minum ke, cikgu? Boleh. Air halia madu. Jadi kawan-kawan, ini ialah air halia madu Mira. Mira cuba minum, cikgu Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa sendiri buat. Sedap, cikgu. Kalau nak lagi rasa halia tu, kita boleh crush-crushkan sikit. Tumbuk-tumbukkan sikit halia tu. Bagi rasa pedas-pedas madu tu. Ya. Dan ini adalah untuk membuang angin dalam badan dan melegakan kesakitan badan. Baiklah. Ini untuk air halia madu. Kemudian cikgu nak ajar Mira lagi satu, air asam jawa yang untuk melegakan sakit tekak. Sekarang kan musim kan, demam, sesama, sakit tekak. Kita boleh menggunakan air asam jawa. Senang sahaja. Mira nampak tak di dalam gelas itu ada pati asam jawa? Nampak, cikgu? Mira ambil pati asam jawa itu, Mira cuma tambahkan air sahaja. Tambahkan air? Ya, betul. Kalau air untuk masukkan dalam pati asam jawa, berapa banyak perlu, cikgu? Setengah cawan juga ke? Sekira Mira mahukan ia lebih rasa masam, boleh tambah banyak. Kalau lebih rasa masam, tambah kurang air. Kalau nak kurangkan masam, boleh tambah banyak air. Baiklah. Jadi Mira akan tuangkan sedikit. Okey. Cukup. Lepas tu kita akan kacaukan, cikgu kan? Betul, kacaukan. Kita akan kacaukan. Asam jawa, pati asam jawa. Dan pati asam jawa ni pun bagus juga dalam menyejukkan badan kan, cikgu? Betul. Kadang-kadang kita guna air asam jawa letak dekat kepala kan, kadang-kadang demam kan. Untuk menyejukkan badan. Ya, Mira akan rasa, cikgu. Boleh. Kawan-kawan, saya akan rasa macam mana. Sila. Cik bismillah tak tu? Bismillahirrahmanirrahim. Ia dapat melegakan sakit tekak Ya, asam rasanya jawa. Tak begitu masam sangat, masih boleh diminum. Dan bila kita minum, rasa segar. Betul. Dan selain daripada itu, cikgu nak beri lagi satu tips Mesti ramai suka makan lemon madu, air lemon madu. Kadang-kadang order kan, honey lemon. Air lemon madu juga boleh melegakan sakit tekak. Jadi kalau sakit tekak tu pergi kedai ambil je air lemon madu. Boleh melegakan sakit tekak. Sebab dekat kedai jarang jual air asam jawa, betul? Okey, mari. Jom kita lihat yang seterusnya, Mira. Ubat moden pula. Tadi ubat tradisional. Sekarang kita pergi kepada ubat moden. Ubat moden adalah ubat yang dihasilkan di dalam makmal untuk kegunaan ramai dan dijual secara pasaran secara meluas. Okey, kita boleh dapatkan di farmasi. Kadang-kadang kita senanglah dapat, kerana dekat stesen minyak pun kita boleh beli ubat paracetamol kan? Ya. Okey, seterusnya ubat moden disediakan dalam bentuk pil, kapsul, pasta, ampaian dan juga larutan. Mari kita lihat lagi, ubat moden ada 3 jenis, iaitu analgesik, antibiotik dan psikoterapeutik. Okey, mari kita lihat ubat yang pertama. Ubat moden yang pertama iaitu analgesik. Ubat ini berfungsi untuk melegakan kesakitan. Melegakan kesakitan. Contoh analgesik adalah seperti aspirin, paracetamol dan juga Kodina. Contoh macam kita sakit kepala kan, selalunya kita akan ambil paracetamol. Okey, seterusnya kita lihat antibiotik. Jarang doktor, kalau boleh doktor akan elak beri antibiotik unless kalau kita betul-betul perlukan. Ubat ini adalah ubat yang berfungsi untuk membunuh atau menghalang pertumbuhan bakteria berjangkit. Membunuh atau menghalang. Yang kedua, ubat ini dihasilkan daripada kumpulan mikroorganisma seperti fungus ataupun bakteria yang boleh melawan bakteria yang menyebabkan penyakit. Yang ketiga, ubat ini boleh dihasilkan melalui sintesis bahan kimia, boleh dihasilkan di dalam makmal. Okey. Yang keempat, ubat ini perlu dihabiskan mengikut dos yang diberikan untuk memastikan bakteria dihapuskan. Kalau Mira perasan, kalau pergi dekat klinik mesti doktor tulis dekat antibiotik.
habiskan ubat ini. Betul. Habiskan ubat ini kerana ia memerlukan dos yang betul untuk memastikan bahawa bakteria itu dihapuskan sepenuhnya. Yang seterusnya adalah contoh antibiotik adalah seperti penicillin dan streptomycin. Kalau nampak ubat itu ada perkataan in dekat belakang tu, maka ia adalah antibiotik. Okey, mari kita lihat psikoterapeutik, ubat moden psikoterapeutik. Ubat ini digunakan untuk merawat pesakit psikiatrik kerana kita tahu bahawa penyakit ini bukan sahaja kepada fizikal tetapi juga kepada mental. Okey, mental juga merupakan kesihatan. Kita kena jaga ya. Okey, seterusnya ubat ini tidak boleh diambil sewenang-wenangnya dan perlu mengikut dos yang ditetapkan oleh doktor. Selalunya mesti mendapat kebenaran ataupun rujukan daripada doktor lah. Kerana ia boleh menyebabkan, apabila kita mengambil ubat ini, ia boleh menyebabkan perubahan perasaan. Bukan sekadar perasaan, kepada pemikiran dan juga kelakuan kita, kelakuan seseorang. Jadi ubat ini pula boleh dikelaskan kepada 3 jenis. Okay, yang pertama adalah stimulan, iaitu ubat yang merangsang. Stimulan dia bersifat perangsang. Dia merangsang dan mengaktifkan kegiatan otak, badan dan perasaan pesakit. Contohnya adalah amfetamina. Seterusnya adalah antidepresan. Kita tahu kan, depresi ini macam kita stres kan. Antidepresan ini, ubat ini berfungsi untuk mengawal keadaan kemurungan. Dia bagi kita relax. Contoh imipramine dan juga amitriptyline. Yang terakhir, yang ketiga adalah antipsikotik. Antipsikotik ini adalah ubat penenang. Contohnya adalah tranquilizer, barbiturat, dozapin dan juga haloperidol. Ini jenis-jenis ubat lah. Okey. Seterusnya mari kita lihat apakah perubatan komplementari. Perubatan komplementari merupakan kaedah merawat penyakit dan memastikan pesakit sihat secara holistik. Holistik ini sebenarnya dia menyeluruh. Holistik kan, iaitu merangkumi fizikal, mental dan juga emosi. Okey, mari kita lihat apakah contoh perubatan komplementari, ubat komplementari akupuntur, iaitu jarum steril. Steril ini maksudnya tiada bakteria, tiada kuman, steril. Dimasukkan ke dalam titik-titik tertentu pada kulit. Nampak tak gambar tu kan? Dia macam cucuk-cucuk di titik-titik. Dia bukan injek macam kita cucuk vaksin tu. Itu dia cucuk ke dalam salur darah kan, ke dalam muscle. Ini dia cucuk kepada titik-titik pada kulit sahaja ya. Di mana yang titik-titik pada kulit ini disebut titik akupuntur atau dan kemudian dimasukkan secara perlahan dan lembut. Kenapa kita cucuk perlahan-lahan dan lembut? Ia hanyalah untuk merangsang sistem saraf kita bagi melegakan kesakitan. Okey, dia cucuk pada titik akupuntur. Bukan semua titik dia akan cucuk dia ada titik-titik tertentu. Sehari cucuk sini, sehari jadi lain. Okey, seterusnya kita pergi kepada kiropraktik. Kiropraktik tidak menggunakan ubat. Tidak menggunakan ubat. Sebab kan tadi kita belajar komplementari adalah perubatan yang tidak menggunakan ubat. Okey, sebaliknya menggunakan kemahiran ahli kiropraktor. Ini adalah ahli kiropraktor yang mesti belajar dan mendapat kelulusan lah baru boleh buat kepada pesakit untuk membetulkan semula kedudukan tulang menggunakan tangan. Dia akan membetulkan tekan kan. Dan kiropraktik ini selalunya berkesan untuk merawat sakit belakang dan leher, sakit sendi, sakit kepala dan kecederaan sukan. Kadang-kadang kita dengar bunyi kruk tu kan. Kiropraktik adalah tugasnya untuk merawat pesakit-pesakit yang sakit sedemikian. Seterusnya kita lihat pula urutan tradisional. Semua orang suka urut. Kalau urut tu rasa relax sangat kan. Urutan tradisional merupakan kaedah komplementari lah. Okey, urut ialah kaedah untuk memanipulasikan tisu lembut badan. Dia manipulate kita punya tisu lembut badan menggunakan tangan, jari dan juga penumbuk. Kadang-kadang kita tengok tumbuk kan. Urut didapati dapat melegakan keresahan, kesakitan, keletihan, ketegangan otot dan masalah urat saraf. Dia tekan-tekan kepada otot-otot kita. Tapi tak boleh overtekan. Kalau overtekan nanti kita akan jadi sakit balik. Kita mesti berjumpa dengan tukang urut yang berdaftar. Seterusnya adalah ubat homeopatik.
Ubat ini adalah ubat yang sesuai diberikan kepada pesakit berdasarkan gejala yang ditunjukkan atau dimaklumkan oleh pesakit seperti demam, rasa sakit atau batuk. Ubat yang diberikan ia adalah untuk menguatkan keupayaan tubuh melawan penyakit yang menyerang, bukannya menyediakan bahan untuk membunuh kuman penyakit tersebut. Dia macam lebih kepada suplemen, makanan tambahan. Okey. Seterusnya, kita lihat adalah terapi herba. Terapi herba menggunakan tumbuhan atau bahagian tumbuhan yang memiliki khasiat untuk mengubati penyakit. Penggunaan herba lebih diyakini oleh orang ramai, macam kita kan, jamu itulah, jamu inilah, sebab kita tahu herba, bahan semula jadi. Okey? Kerana sumber semula jadi tidak mendatangkan kesan sampingan dan tidak mengandungi kandungan dadah yang memudaratkan kesihatan. Itulah tadi ya, 3 jenis ubat. Ubat tradisional, ubat moden dan ubat komplementari. Okey, setakat ini Mira ada apa-apa soalan tak? Setakat ini Mira jelas, Cikgu. Jelas. Kalau jelas, jom Cikgu uji minda Mira. Boleh. Baik, Cikgu. Okey, mari kita lihat apakah maksud ubat. Maksud ubat, apakah maksud ubat? Ubat ialah apa atau bahan yang diambil untuk mengawal kesihatan, merawat atau mencegah penyakit. Ubat ialah apa, Mira? Ubat ialah dadah, Cikgu. Dadah, tapi dadah yang jenis baiklah. Ya. Okey, dadah atau bahan. Mari kita lihat jawapan dia. Betul, dadah. Okey, seterusnya kita lihat. Lai dan keluarganya bercuti di pulau perhentian. Selepas pulang daripada bercuti, dia mendapati kulitnya menjadi merah dan berasa perit. Apakah ubat tradisional yang membantu merawat kulitnya? Jelaskan jawapan anda sebelum Mira nak jawab. Cikgu nak bagi Mira ekstrak soalan dahulu. Okey, teknik ekstrak soalan. Kerana soalan ini ada 2 pecahan. Pecahan yang pertama, soalan bertanya, apakah ubat tradisional yang dapat membantu merawat kulitnya? So ini adalah soalan yang pertama. Kadang-kadang pelajar dia suka ignore, dia akan terlepas pandang soalan ini. Yang kedua, pecahannya adalah jelaskan jawapan anda. So ada 2 soalan dalam satu soalan. Yang pertama, kita tengok daripada soalan. Dia kata, kita pergi bercuti, tiba-tiba kulit jadi merah dan berasa perit. Apakah ubat tradisional? Kita tadi ada 3 ubat kan? Betul. Tapi kat sini dia tanya ubat tradisional. Jadi kita kena revise balik. Kalau ubat tradisional mestilah ubat daripada sumber semula jadi. Betul, semula jadi. Terdiri daripada tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan. bagus. Jadi apakah ubat yang dapat membantu merawat kulitnya? Ini ialah aloe vera, Cikgu. Betul. Okey, mestilah aloe vera. Kerana kita dah belajar tadi kan. Itu aloe vera, lendiran dia dapat melegakan kesakitan kulit ataupun sunburn lah. Kemudian bila dah jawab, ini dah dapat markah dah ni. Okey, dah dapat markah. Tak boleh keluar pula. Okey, tapi yang seterusnya jelaskan jawapan anda. Jelaskan macam mana nak jawapan. jelaskan? Okey, kerana macam cikgu katakan tadi, lendiran aloe vera itu dapat menyejukkan kesakitan yang ada pada kulit akibat selaran matahari. Betul, mari kita lihat. Betul. Okey, jelaskan jawapan anda kerana lidah buaya ataupun aloe vera dapat mengurangkan kesakitan kulit akibat selaran matahari. Jadi ini cara nak menjawab soalan. Murid-murid sila beri perhatian. Jangan hilang markah. Seterusnya mari kita lihat fungsi ubat dan jenis ubat. Jenis ubat tadi ada 3, betul? Betul, cikgu. Ubat pun sama juga. Kalau kaedah perubatan ada TMK, ubat pun ada 3 juga. TMK juga. Tapi ini lebih kepada ubat, kita lihat dulu. Untuk melegakan kesakitan, apakah jenis ubatnya adalah analgesik. Tapi ini adalah di bawah ubat moden. Okay, cikgu perlukan Mira untuk menjawab lagi 2. Menghalang pertumbuhan bakteria berjangkit. Kalau untuk menghalang pertumbuhan bakteria berjangkit ialah sejenis antibiotik, cikgu. Betul, antibiotik. Sebab bio adalah benda hidup. Okey, stand untuk bakteria. Maka menghalang pertumbuhan bakteria adalah antibiotik. Kalau menghalang virus, antiviral. Dia lain pula. Seterusnya, merawat pesakit psikiatrik. Kita menggunakan apa? Ubat jenis apa? Psikiatrik kita menggunakan psikoterapeutik.
Very good. Psikoterapeutik. Okey, seterusnya mari kita lihat. Berikan 2 contoh perubatan komplementari. Keywords dia adalah perubatan komplementari. Perubatan komplementari. Jadi apabila perubatan komplementari ni kita kena pastikan bahawa ia melibatkan budaya. Jadi boleh tak Mira bagi 2 contoh? Sebenarnya ada banyak. Tapi nak 2 contoh sahaja. Boleh cikgu. Yang pertama sekali yang semua orang suka iaitu urutan tradisional. Yang kedua ialah kalau Mira kata yang jarum-jarum tu iaitu aku panca. Betul. Aku panca dan urutan tradisional. Okey, so Mira boleh faham ya macam mana pembelajaran pada hari ini? Ya. Mira jelas? Setakat ini Mira jelas cikgu dan tadi Mira tengok jawapan Mira hampir semuanya betul. Betul? Jadi berapa ganjaran yang cikgu Ika nak beri pada Mira? Disebabkan soalan slot ini sangat banyak cikgu nak bagi Mira 4 bintang. Wow, Mira dapat 4 bintang. Kerana Mira berjaya menyelesaikan semuanya Mira. Wah, bagus Mira, cemerlang. Terima kasih cikgu. Mira tak sabar nak penuhkan carta Saya Bijak. Jadi kepada kawan-kawan semua, kalau nak bijak bersama-sama dalam bab 10 perubatan ini, teruskan setia menonton Mendengar Atas di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana.